Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aziz Riyadi. Okey, kembali lagi dalam channel saya Aziz Riyadi. Untuk anda yang baru saja jumpa channel ni, anda boleh subscribe dulu. Okey, dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification kalau saya ada update video yang baru. Okey, topik kali ni saya nak kongsikan berkenaan dengan ESB financing. So, ramai yang dah tahu ESB dividend tahun ni adalah 5%. 4.25 dividen dan 0.75 dia punya bonus. Okey, saya tak nak cerita pasal bagaimana ia dikira, tapi saya nak fahamkan sedikit apa itu SB financing secara konsep, dan saya nak kongsikan dua strategi SB financing ni, sebab banyak saya jumpa pertanyaan dalam Facebook ataupun dalam grup-grup WhatsApp ke Telegram ke. Dia tanya adakah berbaloi ke tak berbaloi, ada yang nak stop, ada yang nak continue, ada yang bagi macam-macam feedback. Saya rasa bagus benda tu semua, cuma sebagai kita pelabur kan, kita kena tahulah apa strategi bila kita nak bermain dengan ESB financing ni ataupun nak buat ESB financing. Sebab saya nampak kebanyakan orang dia buat ESB financing ni, dia ikut orang, dia ikut orang tu buat kita buat, orang tu buat macam ni kita buat macam ni, tapi tak tahu apa dia punya strategi belakang dia. Okey, so untuk memudahkan penerangan saya nak kongsikan beberapa slide. Anda boleh tengok video ni sampai habis sebab dia agak teknikal sikit, tapi saya akan terangkan semudah yang mungkin, layman yang mungkin, dalam bahasa yang paling mudah dan mungkin flow yang lebih mudah untuk anda faham. So kalau anda tak faham, nak tanya lebih lanjut, anda boleh letak di ruangan komen lah. Okay, so now tajuk kali ni saya nak kongsikan adalah strategi pelaburan ESPF. Okey, strategi pelaburan ESBF. Sebab ramai yang sebenarnya nak buat ESB financing, bagus, niat ni bagus, tapi kebanyakannya adalah mereka tak tahu secara detail bagaimana nak run, bagaimana rahsia-rahsia di sebalik ESB financing ni. Jadi dia main ikut je. Jadi saya harap dengan video ni saya boleh kongsikan serba sedikit pengetahuan mengenai dengan ESB financing supaya anda lebih faham dan anda tahu apa strategi yang anda gunakan, dan anda pilih-pilih sama ada nak gunakan teknik yang macam mana. Okey. So sebelum saya mulakan lebih lanjut, saya nak kongsikan dulu, saya panggil apa itu ESB financing. Okey, sebagai contoh, katakanlah sekarang ni sekarang katalah ini anda. So anda nak buat ESB financing. So anda pergi ke bank kan, anda buat loan, anda buat ESB financing lah. Okey, anda buat ESB financing. Lepas tu apa yang bank buat sebenarnya adalah bank akan letakkan duit kan, kita panggil ESB punya fund, masukkan dalam ESB fund. Maksudnya dia masukkan duit. Katakanlah anda punya loan RM200,000. Jadi bank akan masukkan duit RM200,000 dalam ESB kan, atas nama anda. Tapi duit tu duit bank. Okey. Jadi apa yang bank buat adalah bank akan kenakan interest. Okey, bank akan kenakan interest. Sebab dia pinjaman kan, so kenakan interest lah. Jadi duit dalam ESB ni duit bank tapi atas nama anda, dan bank kenakan interest pada anda. Anda cuma bayar bulanan kan, installment bulanan, tiap-tiap bulan, macam buat loan macam biasa, tiap-tiap bulan sampailah bank tu, loan tu habis. Okey, so apa jadi pada duit dalam ESB ni? Okey, so duit dalam ESB ni, katakanlah selepas 1 tahun financial year kan, setahun dapat dividen, katakan 5%. So 5%, katakan 5% daripada 200,000 dapatlah 10,000. RM10,000. So duit 10,000 ni adalah duit anda. Ini anda punya. So anda punya. So ini anda punya lah. So inilah sebenarnya strategi and konsep loan ESB financing. Sebab tu saya nak anda faham benda ni supaya anda clear kan, bagaimana sebenarnya ESB itu berfungsi. Okey.
Okey. Seterusnya, kan, saya nak kongsikan kenapa ESB financing. Kalau simpan setiap bulan macam biasa tak boleh ke? Okey, boleh, tak ada masalah, kan? Boleh. Katakanlah anda tak nak simpan melalui ESB financing, anda nak simpan setiap bulan. Setiap bulan. So setiap bulan simpan. Simpan atau invest lah. Atau invest setiap bulan. Boleh? Setiap bulan. Tapi anda kena tahu, kan? Anda kena tahu apa yang anda kena tahu. Anda kena tahu bagaimana dividen ESB itu dikira. Sebab ramai yang buat ESB ni, simpan ESB, dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun macam mana detail kiraan dividen tu. Dia ingat macam kalau kita simpan tiap-tiap bulan sama dengan kita simpan selepuk awal tahun dengan ataupun sama kita simpan selepuk sekaligus dalam masa hujung tahun. Kan, diingatkannya sama. Contoh macam anda simpan setiap bulan, kan, setiap bulan katakanlah 500 atau 1000 12 bulan 12,000. Kalau dapat dividen 5%, terus kira 5%, kan, dan dapat 5% kali 12,600. Tak, anda tak dapat macam tu sebab kiraan dia berbeza. Kiraan dia, okey, saya nak kongsikan sedikit. Ni kiraan dia. Okey, ni kiraan dia, tengok. Okey, macam mana saya dapat kiraan ni? Saya kontak sendiri, saya kontak sendiri ESB Care punya Care line. Saya tanya dia bagaimana sebenarnya ESB punya dividen ni dikira. So, okey, pengiraan dia. Cuba tengok kat sini, sekejap. Okey, anda boleh tengok kat sini, Dia kata ni, untuk makluman, okey, pengiraan pengagihan pendapatan dan bonus kiranya adalah berdasarkan baki minimum bulanan BMB pada setiap bulan untuk jangka masa 12 bulan ataupun setahun. So, maksudnya, apa maksud baki minimum bulanan? Merujuk kepada baki yang terendah di antara satu hari bulan hingga hujung bulan setiap bulan. So, maksudnya macam ni. Kalau katakanlah anda jenis macam ESB keluar masuk, kan, dia akan mempengaruhi jumlah dividen yang anda dapat. Ini yang anda kena tahu ni. Ataupun kalau anda jenis masuk setiap bulan, kan, compare dengan masuk sekaligus pun akan ada beza dia. Sebab tu inilah sebenarnya yang ramai orang tak faham. Benda ni agak teknikal sikit, tapi saya kena terangkan juga supaya anda lebih clear dan anda buat investment ni ada ilmu, bukan main belasah ataupun ikut orang je. Okay? So, saya pun ada contoh kiraan. Kalau you tengok, kan, anda tengok ini kiraan ni lah. So, anda boleh tengoklah video ni berulang kali. You tengok contoh pada saat ni contoh saya buat 2019 sebab saya email pada orang tu 2019. Okey, katakanlah pada 1/1/2019 baki ada 20,000. So, baki minimum 20,000. Okey, lepas tu pada 1/2 ada duit masuk 20,000. So, baki minimum akan 40,000. Bulan 3 tak ada. Bulan 3 tak ada masuk. Bulan 4 tak ada masuk. So, tak ada jualan pun tak ada. So, maintain lah 40,000. Bulan kelima, you tengok bulan kelima ni masih lagi bulan 4, tapi bulan 4 ni dimasuk pada 10 bulan 4. Tengok ni. Ini 10 hari bulan 4. Kan? 10 hari bulan 4 dia masuk 10,000. Kan? 10,000. So, baki dalam akaun ada 50,000. Tapi baki minima still 40,000. Still macam bulan Mac. Sebab apa? Dia masuk lambat. Dia masukkan duit tu lambat. Lepas 1 hari bulan, dia tak kira baki minima tu. Baki minima bukan baki yang baru. Baki minima masih baki yang bulan lepas punya. So, kat sini lah trik dia. Okay, tengok Okay. Pada bulan 6, dia masuk lagi. Bulan 5 tak masuk, bulan 6 masuk lagi 2,000. So, baki minima dia daripada 50,000 jadi 52,000. Jadi 52,000. Okey, lepas tu tak ada masuk duit. Pada bulan 8, kan, 1 hari bulan 8 tak masuk duit. 15 hari bulan 8 baru masuk duit. You tengok 15 hari bulan 8 masuk 3,000. Sepatutnya dalam baki ada 55,000. Baki minima sepatutnya 55,000. Tapi tengok, baki minima Ogos masih lagi 52,000 sebab diikut baki minima bulan Julai.
dan seterusnya. Kan? Dan seterusnya. Selepas tu pula pada bulan 11 dia ada buat pengeluaran. So dia buat pengeluaran. Bila buat pengeluaran, baki tinggal 60,000. Jadi baki pada bulan 8 yang terendah adalah 60,000 dan bukannya pada 63,000. Kalau you anda tengok jumlah total purata baki bulanan adalah 49,000. Kalau ikutkan baki kat sini ada 60,000 ni. Ni 60,000 ni. Kalau 60,000 katakanlah 5%. Sepatutnya dapat 3,000. RM 3K sepatutnya. Sepatutnya dapat. Tapi sebabkan baki minima dia rendah, lebih rendah daripada baki sebenar, kan? Purata baki minima setiap bulan tu lebih rendah daripada baki sebenar. Jadi kalau katakan 5% pun cuma dapat dividen RM2,466.67. Sebab tu kat sini ramai yang dia akan tanya balik, dia akan query balik, kenapa akunya dividen kurang daripada yang sepatutnya? Bukankah kalau patutnya 60,000 kali 5% 3,000, kenapa 2,400 ataupun 2,400 lebih? Kenapa tak 3,000? So kat sinilah sebenarnya trik dia, kat sinilah sebenarnya pengiraan sebenar dia. Saya nampak ramai yang dah tahu, tapi mungkin masih ramai juga yang tak tahu benda ni. Kalau tahu pun tahu secara umum je, tak tahu secara detail kiraan dia. So hari ni saya bagi contoh secara detail. Kalau anda tak faham, anda boleh tengok video ni ulang-ulang kali lah, insyaAllah. Okay, so jadi nampak bezanya antara kalau anda simpan jenis yang keluar masuk. Lepas tu anda simpan yang jenis bayar sendiri atau bayar monthly setiap bulan. Dan kalau anda bayar selepuk terus, dan beza kalau anda buat ASB financing. Sebab tu kenapa kalau macam saya lah, saya prefer buat ASB financing sebab saya nampak ASB financing ni dia berikan amount yang besar selepuk sekali masuk dalam account. Lepas tu dia boleh dikira sebagai full dividen tu. Maksudnya baki terendah terus ikut ASB financing, bukan baki sebenar yang kita bayar setiap bulan macam yang kita simpan manual lah macam biasa. Okey. So ni kiraan dia lah. So saya tak nak cerita detail pasal kiraan ni dia. Kalau cerita detail nanti benda ni panjang kan. Anda boleh confirm balik dengan PNB Care ataupun ESB ASNB Care kan. Anda boleh email dia akan reply. Yang ni saya reply sendiri sebab apa? Saya dah tahu, cuma saya nak dapatkan bukti bahawa benda ni memang valid daripada PNB sendiri. Sebab ramai yang mungkin query, betul ke yang saya cerita ni kan? Memang bukan saya yang create, memang bukan saya yang cipta, tapi inilah sebenarnya syarat-syarat ESB punya pelaburan. Okey. So, saya tak nak cerita banyak, saya nak fokus kepada strategi. So siapa yang dah buat tu, saya nak fokus pada strategi. So anda boleh pilih kan, ada dua strategi. Pertama sekali strategi kan, dia pakai rolling. Kedua, dia pakai compounding. Okey. So rolling dengan compounding ni bergantung kepada setiap orang punya strategi dah, dan setiap orang punya kemampuan. Jadi saya nak tunjukkan apa beza teknik rolling dengan teknik compounding. Okey. So now, ni teknik rolling So teknik rolling maksudnya bila rolling tu pusing. Pusing kan. Secara mudahnya, whatever you dapat daripada dividen ESB tu, you gunakan balik untuk bayar loan. So saya ulang balik tadi proses. Katalah ni anda. Ni anda buat loan ESBF. Okey. Lepas tu pula bank bagi duit kan. SB fund ni kan, katakanlah RM200,000. Okey, so RM200,000. Lepas tu katakanlah lepas tahun dapat dividen lah. Katakanlah 5%. So yang ni macam biasalah, you bayar installment. You bayar, bank kenakan interest. So kalau teknik rolling, duit dividen 5% ni duit dividen 5%, maksudnya kalau katakanlah 5% RM10,000 ni kan, anda keluarkan, lepas tu anda bayar balik bank. Jadi pusing dia akan gunakan balik duit bank tu lah. Maksudnya duit dividen bayar duit loan, dapat duit dividen keluarkan bayar duit loan. Jadi duit dalam
account ni akan maintain 200,000 je. Selebih je keluarkan, selebihnya keluarkan. So ni teknik rolling. Tengok daripada dia punya impact dia. Contoh sebagai contoh. Katakanlah tahun pertama kan 200,000. So dividen 5% dapat dividen apa? 10,000. So duit 10,000 ni you keluarkan. You keluarkan kan? Withdraw. Okay, lepas tu bayar duit bank installment. Okay. Lepas tu pula tahun berikutnya, tahun kedua ada 200,000 lagi duit ESBF, dapat lagi 5%, keluarkan lagi. Tahun berikutnya keluarkan lagi. Tahun berikutnya keluarkan lagi. Sampailah tahun yang ke, tengok kalau katalah anda buat loan 30 tahun. So last kali yang 10,000 ni last kali barulah dapat you punya. Ni anda punya. Anda tak keluarkan sebab dah lepas 30 tahun loan dah habis kan. Jadi so 200,000 tambahlah dengan last punya dividen tadi tu. Okey. So kat situ sebenarnya anda boleh simpan 200,000 dapat cash 200,000, duit anda yang anda pinjam daripada bank dan habis bayar. Lepas tu pula anda dapat dividen yang last sekali. So 210,000. So ini teknik rolling. Sebab tu kalau katakanlah anda jenis main rolling, kalau katakanlah dividen tu lebih rendah daripada bank, bayaran bank, jadi itu yang kadang-kadang orang kata tak untung lah, tak berbaloi lah. Lepas tu ramai yang stop halfway lah. Sebenarnya bukan masalah untung tak untung ke tak berbaloi, tapi sebenarnya pada saya lebih kepada anda, bila anda tak faham pasal teknik ni ataupun strategi ni, itu yang menyebabkan anda rasa macam rugi lepas tu stop. Sedangkan teknik tu tak salah kan, teknik tu dah betul lah, cuma bergantung kepada anda punya strategi lah kan. Kalau anda rasa macam benda tu memang rugi, anda stop je lah kan. Mungkin boleh guna cara lain. Tapi saya nak tanya satu soalan lah. Kalau katakanlah anda dapatkan untung lebih tinggi daripada ESB, mungkin anda boleh invest dekat unit trust, mungkin anda boleh invest dekat saham, ataupun anda boleh gunakan duit tu untuk buat bisnes untuk dapatkan untung. Tapi satu benda, adakah anda ada ilmu untuk invest kat unit trust kan? Sebab unit trust macam ESB, dia punya pokok tu kalau katalah 200,000 maintain kat situ. Sebab tu kalau buat financing tu sebenarnya consider macam zero cost juga, sebab duit tu memang tak hilang. Kalau you gunakan duit financing tu pergi ke unit trust, sebab pokok tu mungkin boleh jatuh. Maksudnya kalau 200,000 tu, duit 200,000 tu mungkin boleh kurang. Kalau investment dekat unit, dekat saham lagi teruk lah, lagi risiko tinggi. So kalau anda buat bisnes pula, adakah anda confirm boleh untung? Berapa ramai orang buat bisnes, pinjam loan, buat loan ataupun ada modal, lalas bisnes rugi, lalas modal pun tak dapat balik. So adakah anda rasa ESB ni terlalu rugi ataupun tak berbaloi? So kalau anda rasa memang tak berbaloi, tak payah buat kan. Anda boleh buat sendiri investment kat luar. Tapi untuk orang yang memang tak ada masa, tak sempat, ataupun this is the way, memang the only thing yang memang dia okay boleh buat, then saya rasa tak ada masalah sama ada nak teknik rolling ataupun teknik compounding. Okay. So seterusnya saya nak cerita pasal teknik compounding pula. Teknik compounding macam biasa kan. Okay, dia buat ESBF financing, yang ni letak fund kan, letak fund katalah 200,000 juga. Okay, so lepas tahun, yang ni dia bayar macam biasa lah, dia bayar installment. Okay, dia bayar installment, bank kenakan interest lah macam biasa. Okay, so katakanlah selepas tahun dapat dividen 5% katakan, so dapat 10,000 kan. 10,000 ni dimasukkan balik dalam ni. Lepas tu tahun depan dapat lagi 5%, 10k dimasukkan dalam ni. Dia tak keluarkan pun. Lepas tu dapat 5% lagi, 10k dimasukkan lagi dalam ESB punya account. So dia berulang sampailah duit ni berkembang. Okay, so cuba tengok impact dia dari segi total amount dalam ESB financing tu. Okay, cuba you tengok kat sini katakanlah tahun pertama 200,000 kan, 200,000 5%, so 10,000 dapat dividen, masukkan balik dalam ESB. So tahun berikutnya 5% lagi, so 5% daripada 210,000 dah dapat 10,500. Maksudnya lebih daripada orang yang dapat 5% yang gunakan teknik rolling tadi. Okay, lepas tu duit ni pula masukkan lagi dalam ESB, so dapat lagi 5%, dia punya dividen dah makin bertambah, dan seterusnya masukkan lagi
kan, sampailah 30 tahun anda boleh expect mungkin ada duit ada dalam 800,000 lebih, dan dividen masa tu 43,000. Dividen saja dah 43,000. Jadi anda tengok kalau teknik rolling, hujung-hujung anda cuma dapat duit pokok je kan, plus dengan dividen yang last. Tapi kalau teknik compounding ni, anda dapat duit compounding plus dengan dividen yang lebih besar. Sebab tu saya cakap, kalau tanya saya, kalau anda mampu, kalau yang nak buat betul-betul buat investment ni adalah orang yang memang bukan menggunakan duit dividen untuk bayar duit financing. Kalau katakanlah anda mengharapkan duit dividen untuk bayar duit investment, lepas tu pula anda rasa nak dapat untung lebih, nak dapat dividen banyak, baik, tak payah buat kan. Tapi kalau anda memang aim untuk disiplinkan diri kan, gunakan ESB financing ni untuk disiplinkan diri, okey, tak ada masalah. Anda boleh disiplinkan diri, bayarlah tiap bulan kan, tiap bulan, lepas tu ambil balik duit dividen tu, bayar duit loan. So at least bila lepas 30 tahun anda ada cash kan, at least kurang pun 200,000 lebih kan. Dan tapi kalau untuk anda yang memang ada bajet, memang anda memang nak kumpulkan dana untuk compounding instead of anda simpan kat tempat lain, lambat dia punya growth dan kurang tinggi risiko, tapi ESB ni dia memang mungkin sedikit perlahan tapi sekurang-kurangnya dia konsisten. Okey, konsisten, dan kalau katalah 5% tu lebih baik daripada FD lah. Okey, cuma ada orang dia fikir pasal kalau yang zakat, kalau tolak zakat memang kurang lah, tapi sekurang-kurangnya dia boleh digunakan sebagai platform untuk disiplinkan diri kan. Mungkin anda mula-mula 5 tahun pertama pakai SBF, lepas tu rasa macam dah pandai investment lain, then you boleh stop dan buat benda lain lah. Macam saya pun dulu mula-mula pakai SBF, selepas 10 tahun saya punya ilmu kewangan dah meningkat, saya pandai invest kat property, saya invest kat saham semua everything, dan saya stop saya punya SBF. Saya penuhkan duit pakai duit saya punya sendiri, bukan pakai duit SBF dah. So tak semestinya you buat loan SBF ni sampai habis term 30 tahun lah. Okay. So ada orang, mungkin ada orang cakap macam mana nak kira compounding ni. So anda boleh gunakan financial calculator, gunakan financial TVM calculator ni, download apps dia, you masukkan katakanlah present value dia 200,000 kan, lepas tu tiap-tiap tahun naik 5% selama 30 tahun, dan you tekan future value ni, so inilah you akan dapat. Okay. So dari situlah sebenarnya saya buat kiraan lah. Okay. So sebagai summary daripada perbincangan atau video kali ni, saya cuma nak terangkan, pertama sekali bila anda nak buat investment ni, tengok kemampuan kewangan. Okey, jangan ikut-ikut orang. Kira betul-betul cash flow, kira betul-betul komitmen, kira betul-betul bagaimana anda boleh sediakan emergency fund dulu, selebihnya baru boleh buat investment yang lain. Lepas tu pula complete dengan takaful protection. Jangan ada nanti you sibuk pergi invest tapi tak ada takaful, tiba-tiba kalau sakit ke, something happen, berlaku everything kan, tak ada perlindungan kewangan, jadi anda terpaksa gunakan duit investment tu untuk cover balik loss yang you terpaksa hadapi. Okey. Lepas tu pula nombor 2 kan, selain daripada ikut kemampuan kewangan, nombor 2 adalah tetapkan objektif. Tetapkan objektif. Ni nombor 1. So nombor 2, tetapkan objektif dan strategi sebelum buat. So tetapkan sama ada you nak buat rolling ataupun nak buat compounding. Untuk ada yang mungkin yang tak berapa faham detail, anda boleh letak ruangan komen, mungkin boleh PM saya. Saya akan bantu terangkan lebih detail lah, insyaAllah. Okey. Lepas tu pula kan, nombor 3, jangan ikut orang tanpa faham strategi. Jangan ikut orang, main belasah je, tak boleh, relax kan. So kena tengok apa yang you nak, fahamkan strategi, fahamkan ilmu, lepas tu you buat ikut you punya kefahaman. Lepas tu last sekali, nombor 4, jangan malu nak bertanya dan belajar kan. Sebab ramai kadang-kadang rajin nak buat investment tapi malah nak belajar, nak cepat, nak senang kan, nak shortcut. Jadi bila shortcut, ilmu tak ada, lepas tu sangkut, lepas tu mula nak salahkan orang lain, itu no comment lah. Sebab saya bukan nak condemn orang lain, tapi saya berdasarkan pengalaman saya, ramai orang datang balik jumpa saya tak faham, marah-marah, bising-bising, rupanya bila saya tanya detail dia tak faham pun. Dia tak tahu pun apa yang dia buat. So kalau dia tahu apa dia buat, kalau dia rasa tak berbaloi, janganlah buat. Tapi kalau yang peliknya, kadang-kadang dah tahu benda tu tak berbaloi dan dia pun tak nak, tapi dia buat juga. Sebab apa? Dia ikut orang lain buat. Sebab apa? Dia kata saya tengok orang lain buat okey je. Kat situ lah sebenarnya dia punya mistake. Jadi itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe saya punya video, dan insyaAllah saya akan bagi banyak lagi konten-konten berkenaan dengan ilmu kewangan untuk anda belajar slowly but surely. InsyaAllah you akan dapat something benefit untuk tambah you punya ilmu kewangan.
So jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan sharekan video ni pada orang lain supaya dia boleh memberi manfaat kepada orang lain juga. Dan jangan lupa kalau ada sebarang soalan, jangan malu letak komen, tanya dalam komen, insya-Allah saya akan terangkan lebih lanjut pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.